واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk kita mengulang kaji kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran pada halaman yang ke-15 hingga 16. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita pada hari ini. Sama-sama saya mengalukan kepada Al-Fadil Ustaz Profesor Madya Dr. Sanusi Azmi pada hari ini. Selamat datang Dr. Selamat datang. Ya, Terima kasih. Ya, kali kedua Ustaz ya. Kali kedua, di Teratak My Quran Time pada hari ini ataupun pada pusingan kedua kali ini, dan kita bersama juga pada hari ini Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah sama dengan doktor. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah. Kita ceria bergembira dengan Al-Quran insya-Allah, dan kita ingin mengulang kaji daripada halaman 15 hingga 16. Sebentar tadi kita sudah pun membaca daripada ayat yang ke-94. Kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Berkali-kali kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambahkan ilmu kebaikan kepada apa ilmu yang kita peroleh pada hari ini, kerana kita tahu bahawa sebenarnya Allah lah punca ilmu dan tidak ada ilmu kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-94 memulakan diskusi ulang kaji kita pada hari ini, yang terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang yang lain, maka cubalah kamu bermohon untuk kematian supaya jika betul kamu orang-orang yang benar. Ini adalah sebagai satu mubahalah ataupun sebagai satu cabaran daripada Nabi, diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan qul di awal itu. Namun apakah yang kita ingin faham tentang istilahnya darul akhirah Ustaz ya? Terus kepada Dr. Sanusi untuk menjelaskan mengapa dalam ayat ini tidak dinyatakan qul in kanat lakumul jannah contohnya ya, tetapi darul akhirah. Adakah orang-orang Yahudi ini berprinsip ataupun beriman bahawa akhirat ini untuk mereka sahaja, ataupun apa maksud di sebalik darul akhirah tersebut? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, tuan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali kepada soalan yang ditanya, iaitu mengenai tentang darul akhirah. Tentang darul akhirah, kalau kita perhatikan sebenarnya kaedah dalam Al-Quran ini sendiri, Allah Ta'ala menyifatkan syurga itu dengan pelbagai nama sebenarnya. Maknanya sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini, Kul in kanat lakumud darul akhiratu. Jika sekiranya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, sekiranya syurga itu hanya milik orang-orang Yahudi, tetapi Allah Ta'ala tak guna perkataan Kul in kanat lakumul jannatu. Kenapa tak Allah Ta'ala guna perkataan jannah di sini? Ad-darul akhirah ini menggambarkan tentang negeri akhirat, tentang satu keadaan yang tersimpan di dalamnya segala kelebihan yang ada pada hari akhirat. Perkataan dar ini sebenarnya banyak Allah Ta'ala sifatkan kepada sifat syurga yang lain. Sebagai contoh,
Allah Ta'ala kata Darussalam. Allah Ta'ala angkatkan manusia, wallahu yad'u ila Darussalam. Maknanya Allah Ta'ala gambarkan syurga itu memiliki segala kesejahteraan, damai. Salam ni sejahtera, kita masuk dalam dia damai kerana orangnya tidak saling menyakiti. Keseronokan kita duduk sesama kita ni kerana kita damai. Orang yang kita tengok ni tidak menyakitkan hati kita. Darussalam. Ataupun Darul Muqamah ataupun Maqamah tu tadi, tempat kita akan tinggal kekal di dalamnya. Darul Akhirah adalah tempat terakhir nanti. Tempat terakhir yang kita akan berada dalam penghujung kehidupan kita. Sehingga kan Darul Akhirah ni, penghujung ini Allah Ta'ala gambarkan juga ataupun Allah gambarkan dalam sebuah hadis, pengakhiran manusia ini akan hidup kekal dalam syurga sehingga kan kematian pun akan mati. Kematian pun akan mati ni satu perjalanan yang panjang. Rasulullah cerita, nanti pada hari akhirat, mati itu sendiri akan mati. Mati itu sendiri akan mati maksudnya, kematian ni Allah Ta'ala gambarkan sebagai makhluk. Mati ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala menguasai dia, sehingga seluruh makhluk telah dihidupkan balik pada hari kiamat. Mati ini sendiri akan mati. Kematian yang akan mati. Sebuah tidak ada mati selepas akhirat. Darul Akhirah. Penghujungnya sekali, inilah kehidupan kita. Khusus yang kita Allah Ta'ala sifatkan kepada kita, yang sebenarnya memberikan satu templak juga pada orang-orang Yahudi itu tadi, bahawa kalau mereka menyangkakan ini adalah milik mereka, pada hakikatnya mereka sebenarnya tak beriman dengan hari akhirat pun. Mereka tak suka pun untuk mati. Bahkan mereka takut untuk mati. Allah Ta'ala kata penghujungnya nanti kita semua akan bertemu kembali. Darul Akhirah itu tadi, pemilihan perkataan Darul Akhirah yang saya boleh ungkapkan sedikit dalam perbincangan awal insya-Allah. Ya, jadi itu penjelasan tentang istilah Darul Akhirah itu sebagai satu puncak maksudnya daerah akhirat itu akhirnya merujuk kepada syurga, dan ini keimanan kepada kepercayaan lah ya, kepercayaan orang-orang Yahudi ini, dan selepas itu dinyatakan fatamannaul maut, silalah berharap kepada kematian ini in kuntum shadiqin. Jadi perkara ini sebenarnya apa pelajaran untuk kita? Adakah rasa masuk syurga semata-mata ni orang Yahudi je berangai macam tu ke, ataupun sebenarnya orang Islam pun kena berjaga-jaga dalam hal ini? Betul. Ini satu soalan yang menarik juga. Yang ni sebenarnya ada perkara yang kita perlu tadabbur ataupun penghayatannya pada hari ini. Yang pertama, sifat orang Yahudi ini, kalau kita perhatikanlah sebelum dia merasakan syurga itu milik dia sahaja, yang pertama sebenarnya kita tengok Yahudi ni dia suka berkata sesuatu yang tidak ditentukan, ataupun kita kata berkata sesuatu yang tidak benar di sisi Allah. Orang Yahudi akan berkata sesuatu tidak benar di sisi Allah. Dia suka mendakwa perkara-perkara yang gaib. Saya bagi contoh kepada tuan-puan, kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala minta kata pada mereka, kalau betul syurga itu milik kamu, cuba kamu berharap untuk mati. Orang Yahudi pun tak nak mati kerana dia tak suka mati, dan dia berharap dia akan hidup lama kerana sukakan dunia, ketergantungan kepada dunia. Saya cerita pengalaman saya waktu buat PhD dulu di UK. Saya dengar ada satu siaran radio BBC rancangan mengenai tentang konsep faith ni, kepercayaan tentang heaven and hell, tentang syurga dan neraka. Ada satu caller pemanggil, sebab DJ bertanyakan mengenai tentang apakah kamu percaya tentang kewujudan syurga dan neraka. Lalu ada seorang pemanggil memang panggil, dia tanya, dia kata, aku memang langsung tak percaya syurga dan neraka ni. Sebab dia kata, kalau syurga dan neraka wujud, manusia akan berlumba-lumba untuk mati. Buat apa aku susah hidup? Kan susah hidup kat dunia ni kan susah. Baik aku mati masuk syurga. Dia gambarkan begitu, tapi manusia tak berfikir sedemikian. Tuan-puan bayangkan, dulu zaman Rasulullah, orang Yahudi percaya syurga milik dia orang. Hari ni, dia orang pun tak percaya syurga tu ada, dan dia orang tak nak mati. Ini keanehan ataupun perubahan. Saya nak cerita sikap orang Yahudi dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka mengubah kitab Allah. Mereka mengubah apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka, yang akhirnya kita tengok mereka mengubah segala-gala apa yang Allah Ta'ala tak benarkan dalam Al-Quran. Hari ini mungkin barangkali mereka membenarkan. Kalau dalam kitab mereka sebelum ni melarang, mereka boleh membenarkan kemudian daripada itu. Kalau kita contohkan kepada kes macam LGBT, dulu kat UK pun panas juga isu LGBT ni, kerana golongan gereja memang menentang keras. Ada golongan yang memperjuangkan boleh kahwin sesama lelaki ataupun boleh kahwin sesama wanita, tetapi mendapat tentangan daripada Church of England, katakan macam tu, ataupun gereja-gereja daripada seluruh England. Tapi tak mustahil.
Akan datang sampai satu ketika, saya teringat supervisor saya kata, dia kata orang-orang UK ni dah post religious, zaman dah melampaui pada agama, dia dah tak percaya kepada agama. Jadi pertama yang kita boleh belajar daripada sikap orang Yahudi ni, dia mendakwa syurga ni dia dah pajak dah. Syurga dah pajak milik dia orang sahaja. Dia merasakan sebenarnya ini adalah satu kata-kata ataupun tuduhan yang tidak benar daripada Yahudi. Yang keduanya, kalau kita boleh belajar juga daripada Yahudi ni, sebenarnya dia cop syurga. Sebenarnya cop syurga ni saya rasa istilah yang ada juga di Malaysia. Ada sebahagian orang merasakan syurga tu milik mereka. Maksudnya dalam satu kumpulan tu masuk syurga. Kita pegang kunci syurga. Macam tu lah istilah ganas, saya minta maaf tuan-puan. Maknanya bukan kita yang pegang pintu syurga ataupun kunci syurga. Kalau kita tengok sikap orang Yahudi, mereka merasakan sebenarnya syurga untuk mereka sahaja. Yang ini yang kita perlu ambil pelajarannya pada hari ini. Bukan kita terjamin, orang yang dijamin, orang yang memang benar-benar Allah Ta'ala jamin masuk syurga. Orang yang benar-benar dijamin masuk syurga ni macam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Dia kata adalah para waliullah, orang yang mencintai Allah. Kerana Al-Imam Ibn Rajab kata waliullah ni dia punya cinta kepada Allah sehingga dia suka untuk mati. Dia kata hubbu liqa'illah, dia suka untuk rindu untuk berjumpa dengan Allah. Sebab tu kita tengok, yang ni kalau saya boleh sempat sedikit, pada waktu perang perang Mu'tah, kan kita tengok bilangan tentera 3,000 orang Islam lawan 200,000 tentera musuh, 100,000 tentera Rom, 100,000 tentera Arab. Tetapi bila nak minta bantuan ke Madinah, Abdullah bin Rawahah kata jangan minta bantuan ke Madinah. Sebab kita pergi perang memang nak mati. Allahu Akbar. Kalau kita ni naik motor pun takut mati, kata orang macam tu. Ini memang pergi perang untuk mati. Biar kami mati kerana kami nak jumpa Allah Ta'ala. Ja'far tu putus tangan dia tuan-tuan, dua belah putus. Allah kata akan digantikan dengan sayap nanti di syurga. Saya ingat satu kisah kata yang sampai tangan terkulai. Kerana kan kulit kulai, dia pijak tangan dia, cabut tangan. Masya Allah, macam ni. Kalau kita nak gambarkan macam ni, nanti kita sambunglah kisah ni. Saya serahkan semula kepada Tuan Fazrul. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Sanusi menjelaskan bagaimana perspektif kepahaman tentang syurga bagi kita bukan pemegang kunci syurga, kita ada khauf, kita ada bimbang, kita ada harap pada Allah, dan lebih daripada itu ialah kita tak takut mati Ustaz tapi bukannya nak mati sekarang kita kena selagi hayat di kandung badan kita membuat persediaan, dan inilah kefahaman yang benar berbanding dengan apa yang berlaku pada Yahudi. Confirm macam dah dapat syurga tapi pengecut di dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر
ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita membaca ayat 96 sebentar tadi. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Masing-masing daripada mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang panjang umur, Ustaz ya. Panjang umur ni dia ada kaitan ke dengan produk-produk anti penuaan, anti sakit ke apa ke, ataupun sebenarnya tak ada kaitan dengan ayat ni? Apa pelajaran ayat 96? Sila. Baik, terima kasih. Ini cantik juga soalannya. Wala yatamannaun wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Kalau kita tengok kat sini, maknanya seakan-akannya manusia ini, setiap daripada mereka, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Mereka berharap andai sekiranya mereka dikurniakan umur yang 1000 tahun. Kalau kita tengok sekarang ni ada dua aspek lah kalau tanya soalan tadi. Aspek yang pertama mengenai tentang produk anti-aging, kita panggil anti-aging, maknanya anti penuaan. Saya kena tuliskan kat sini sebab saya takut saya lupa. Tapi saya nak ceritanya tentang bagaimana Allah Ta'ala gambarkan sifat orang Yahudi ini. Mereka sebenarnya bukanlah orang yang, kalau Allah Ta'ala kata tadi, kalau macam tu kau orang bercita-cita lah nak mati sebab kau orang nak masuk syurga, tapi tak nak pula. Lalu Allah Ta'ala bagi jawapan. Allah Ta'ala kata kenapa mereka tak nak mati? Kerana mereka sangat haris, iaitu ahrasan nas ala hayati dunia. Mereka sangat cintakan dunia. Sebenarnya penyakit cintakan dunia ni Allah Ta'ala cerita, Rasulullah pun cerita. Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni tentang sifat yang sangat mencintai dunia sampai mereka syirik ataupun asyraku kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka berharap hidup selama 1000 tahun. Dalam hadis Rasulullah, yang ni lagi saya rasa kena. Yang mana Rasulullah kata, ma zalal kabiru syaban fi ithnain. Rasulullah kata, jiwa orang tua ni akan sentiasa muda dalam dua perkara. Entah mana cakap. Jiwa orang tua, mazalal kabiru syaban fi ithnain. Jiwa orang yang dewasa tua ini, kabir sebenarnya tua, akan sentiasa syab, akan sentiasa muda pada dua perkara. Yang pertama memang Rasulullah cakap hubbud dunya, iaitu kecintaan kepada dunia dia akan sentiasa muda. Jadi tuan-puan jangan peliklah tengok. Jangan pelik tengok orang yang tua tetapi jiwanya muda. Kecintaan pada dunia keluar tu tengok, kita ingatkan yang naik Ferrari tu orang muda lah. Kali keluar, tak adalah orang muda, minta mana cakap itu. Dia seronok pada kereta. Kita kata, ingatkan orang tua ni dah tak suka kat kereta. Dia bawa kereta sport car. Porsche tu tadi, benar kata hadis Rasulullah. Jiwa orang yang tua akan sentiasa muda pada dua perkara. Yang kedua, tul amal. Cita-cita yang panjang. Sampaikan cita-citanya, sekarang ni isu panas. Sekarang ni ada isu panas. Cita-cita yang kita tak sangka. Kita katakan orang ni macam dah tua tapi ada cita-cita lagi. Macam tu lah. Saya tak nak sebutlah cita-cita apa. Ustaz Tirmizi dah gelak. Saya mana nak cakap. Tapi dia ada cita-cita. Ada cita-cita yang saya rasa macam betul kata Rasulullah. Walaupun jiwa nampak macam dah tak ada kudrat. Tapi ada cita-cita. Yang ni dua penyakit Rasulullah sebut dalam hadis. Mazal al-kabir syabban fi ithnain. Maknanya dua perkara yang menyebabkan ataupun dua perkara yang orang tua itu akan sentiasa muda jiwanya, iaitu pada kecintaan pada dunia dan juga pada panjangnya cita-cita mereka. Apa yang menyebabkan mereka ni cinta kepada dunia ataupun apa yang akan membinasakan, apa yang akan menyebabkan mereka ni cinta pada dunia? Yang pertama memang Rasulullah sebut secara direct, sebenarnya memang harta. Manusia akan seronok dengan harta dia. Yang kalau kita perhatikan kat sini, memang Allah Ta'ala sebut dia ahrasan nasi ala hayatin. Maknanya memang mereka adalah antara orang yang paling tamak dalam kehidupan dunia.
Kalau tengok Yahudi, antara perkara yang Rasulullah pernah minta bantuan kepada mereka adalah bantuan meminta membayar diat, iaitu denda, kerana ada salah seorang sahabat dia tersalah bunuh dua orang lelaki daripada Bani Amir. Bani Amir ni adalah kita panggil alliance, dia punya kawan baik, sekutu dengan Yahudi. Jadi Rasulullah pergi jumpa Yahudi Bani Nadir. Rasulullah kata, salah seorang sahabat aku ni tersalah bunuh. Boleh tak kami nak minta orang Yahudi bagi bantuan untuk sumbangan. Maknanya bantu kami kerana sahabat kami tak banyak duit. Nak ceritanya maknanya orang Yahudi banyak duit. Dia memang haris, maknanya sangat cintakan kepada dunia. Tapi dekat sini kita tak kata salah cintakan dunia. Ni kena faham. Yang ni juga kena faham betul-betul kerana ramai para sahabat yang kaya. Saidina Osman tuan-puan, dia boleh menyumbang dalam perang Tabuk 900 ekor unta, 100 ekor kuda. 900 ekor unta ni, kalau hari ni katakan 5,000 seekor, mungkin lebih, 900, 4.5 juta. 4.5 juta, siapa yang boleh serah segedebuk macam tu, dalam masa bila Rasulullah minta, dia terus bagi 5 juta. Allahu Akbar. Maknanya para sahabat sangat kaya. Kecintaan pada dunia tidak ada pada Saidina Uthman. Walaupun dia mempunyai harta yang banyak, sebab punca manusia sukakan dunia kerana sukakan harta tersebut. Apa yang ada pada Saidina Uthman, satu kata-kata yang kita biasa dengar, iaitu dia ada harta dunia tetapi dunianya bukan melekat pada hati dia. Hartanya hanya pada tangan dia. Bila Rasulullah minta, bagi terus. Hari ni kalau kita nak minta ni menggigil ni. Sebab harta tu dah berpaut pada hati, nak bagi tu. Allah, macam orang biasa ceritalah kalau tabung masjid lalu tu terambil RM50, simpan balik. Simpan balik. Siapa? Macam kita orang minta sedekah kat restoran, dah terkeluar saya pun kadang-kadang macam tu. Bila alamak semua RM10 lah. Tanya rumah, ada RM1 lah macam tu. Maknanya kita sendiri tak sanggup. Mana bukan lemah iman saya ni tuan-tuan. Mana saya nak ceritanya. Apa yang menyebabkan manusia boleh bersangkut kepada dunia? Satu. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak ke? Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Nanti takut tu beri banyak nanti. Ya. Okey. Saya nak balik kembali. Manusia cinta kepada dunia, satu kerana harta mereka. Yang kedua, kadang-kadang wanita pun menggoda juga manusia ni sehinggakan mereka sangat sukakan kepada dunia. Bahkan dia boleh membawa mereka menyeleweng daripada dunia. Yang inilah sifat-sifat orang Yahudi yang kita ceritakan bagaimana yang membawa mereka cinta kepada dunia adalah kerana sifat-sifat perhiasan dunia, harta dengan wanita dan tinggi ataupun panjang cita-cita mereka seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah. Kembali balik kepada produk apa kita panggil tadi? Anti penuaan tu tadi. Yang ini saya ambil daripada beberapa aspek lah. Aspek yang pertama, pada pandangan saya ada juga sebelum ni asatizah sebut, maknanya kita bukanlah bercita-cita untuk hidup lama di dunia kerana keduniaan itu sendiri. Tetapi kerana kita nakkan menjaga penampilan kita kerana berkhidmat pada dunia, pada saya tak ada masalah. Contohnya macam seorang isteri, dia nak menjaga penampilan dia bukanlah kerana dia berharap agar dia boleh hidup selama 1000 tahun, tetapi dia berharap supaya mungkin lelaki dia tak pergi kat perempuan lain ke ataupun taklah, maksud saya maknanya isteri dia tenang dengan dia, seronok dengan dia, dan bukanlah kerana dia cintakan dunia kerana perkara lain. Jangan sampai dia lakukan sesuatu perkara yang boleh kembali mendatangkan fitnah pada dia, itu yang tidak dibenarkan. Contoh dia buat sesuatu perkara tadi untuk nampak anti penuaan tu tadi adalah kerana untuk dia berharap dia boleh menggoda orang lain dan sebagainya, mendatangkan fitnah, maka itu adalah tidak dibenarkan. Tetapi selagi mana dia melakukan sesuatu berdasarkan syariat, bukanlah dia mempunyai cita-cita untuk dia hidup lama, tetapi adalah kerana khidmat dia kepada dunia berlandaskan apa yang telah digariskan oleh panduan syarak itu sendiri. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan tadi tentang ayat yang ke-96 ya. Maksudnya ialah ini adalah berkaitan dengan cinta dunia Ustaz ya, cinta dunia. Jadi kalau katakan orang dah sambut ulang tahun birthday tu ya, 40 ke 60, dia bukan mengharapkan ke 1000, tapi kalau diminta mohon didoakan panjang umur, itu adalah antara perkara yang digalakkan untuk kita mengisi panjang umur tu diisi dengan kebaikan, bukannya kerana takut kepada kematian. Jadi ini adalah ayat yang ke-96. Kita ingin berganjak kepada ayat 98. Kita dengar bacaan dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. من كان عدوا
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-98 menjelaskan tentang salah satu daripada nama malaikat iaitu Mikail yang dicintai, disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka membenci kepada Jibril. Mengapa suka sangat kepada malaikat Mikail ini? Kita berhenti sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada episod yang ke-53 pada hari ini, sesi ulang kaji untuk sama-sama kita melihat apa yang telah kita pelajari pada minggu ini. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, berada di mana sahaja, jika tuan-tuan ingin mengikuti bagi episod yang sebelum ini, boleh layari ke YouTube My #Quran Time ataupun di Facebook My #Quran Time untuk melihat episod-episod yang sebelum ini, ataupun di kaca TV merujuk kepada stesen TV yang dipaparkan, yang ditayangkan, tuan-tuan boleh dapatkan untuk melihat apakah isi kandung daripada halaman 1 hingga 14. Dan sebentar tadi kita sudah pun membaca ayat yang ke-98 berkaitan dengan bagaimana ada satu kaum Bani Israel yang memusuhi kepada Jibril tetapi amat menyukai Mikail. Apa sebabnya dan bagaimana kefahaman keimanan ini perlu kita betulkan dan perlu kita jiwai dengan benar berdasarkan pada ayat 98. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kalau kita tengok sebenarnya ada beberapa riwayat yang menceritakan bahawa orang Yahudi ni dia lebih suka Mikail daripada Sayyidina Jibril sendiri alaihissalam. Yang pertamanya ada seorang pendeta Yahudi ini namanya Ibnu Juriyah. Kalau tuan-tuan mungkin dah lalui, iaitu tentang bagaimana dia bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang memberitahu kepada engkau tentang berita-berita peristiwa rahsia-rahsia kaum Yahudi ini tadi? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa ianya adalah Jibril. Lalu orang Yahudi kata, "Dzaka aduwana," itu adalah musuh kami. Kerana dia menyampaikan perkara-perkara yang tentang kekalahan ataupun tentang azab dan sebagainya. Sedangkan kami lebih suka kepada Mikail. Kerana Mikail ini turun dengan rahmah, turun dengan hujan, turun tentang rezeki dan sebagainya. Jadi kami favor kepada Mikail tu tadi. Kami sokong Mikail. Dan jadi macam Manchester dengan jadi macam sokong yang ni tak sokong yang ni pula dah. Kemudian sama juga dalam kes dia dengan Saidina Umar, dia tanya juga kepada Umar mengenai tentang siapa yang memberitahu Muhammad tentang rahsia kami. Contoh macam Bani Nadir itu tadi yang kita sebutkan sebelum ni, mereka punya plan adalah menghempapkan batu ke atas kepala Rasulullah. Maknanya memang plan nak bunuh Rasulullah. Tetapi dimaklumkan oleh Jibril dan Rasulullah sempat lari balik ke Madinah. Dan perkara ini Umar bagi tahu kepada orang Yahudi bahawa yang memberitahu kepada Rasulullah adalah Jibril. Kali ini jawapan dia berbeza sedikit, iaitu orang Yahudi kata sebenarnya ini yang kami tak suka dengan Jibril. Dan Jibril ni dari aspek kedudukan, dia kata dia duduk di kanan Allah. Sedangkan Mikail duduk di kiri Allah. Jadi berbeza jawapan yang pertama tadi tentang rahmat dan azab.
Yang kedua, kanan kiri juga. Perkara riwayat yang ketiga lebih kurang juga maksudnya sedemikian. Tetapi secara umumnya kita boleh dapat gambaran kenapa Yahudi suka kepada Mikail. Secara rasionalnya kita fikir adalah kerana urusan Dunia. material tu tadi. Maknanya dia menilai fungsi malaikat ini dengan profit yang dia dapat. Betul tak? Maknanya kami suka Mikail lah sebab dia turunkan kami hujan. Yang ni kami tak suka sebab dia akan turunkan kami benda yang memberikan azab kepada kami. Jadi sebenarnya neraca pertimbangan orang Yahudi adalah sebenarnya dari aspek keduniaan itu sendiri. Kalau sesuatu tu memberikan keuntungan kepada dia, dia suka. Kalau sesuatu tak memberikan keuntungan kepada dia, dia tolak. Sebenarnya neraca pertimbangan sebegini adalah tidak benar. Maknanya macam Al-Quran juga. Kalau kita ikut Al-Quran dalam perkara yang kita suka atau perkara yang kita tidak suka. Jangan sampai kita ikut Quran hanya perkara yang kita suka sahaja. Bila Al-Quran kata jangan ambil rasuah, tak boleh lah. Jangan macam tu. Maknanya perkara yang Al-Quran perkara yang Al-Quran suruh, kita akan ikut sama ada kita suka ataupun kita tidak suka. Kalau saya nak tambah satu, saya takut makan masa sikit. Yang ni tentang, saya tak ingat saya pernah cerita ke tak tentang Imam Ahmad. Dia punya keseronokan dan berpegangnya dia kepada apa yang Rasulullah ajar, sehingga kan dalam keadaan susah dan senang dia akan ikut apa yang Rasulullah ajar. Saya bagi contoh ketika mana zaman Khilafah Abbasiyah, Imam Ahmad ni menjadi buruan kerajaan. Kerana dia berpandangan sesuatu yang bercanggah dengan pemikiran Mu'tazilah. Yang ketika itu kerajaan mungkin ada kecenderungan kepada Mu'tazilah, sehingga dia lari menyorok di rumah anak muridnya yang bernama Ibrahim bin Hani. Dia lari di rumah anak muridnya nama Ibrahim bin Hani. Sampai 3 hari menyorok di rumah Ibrahim. Dia bagi tahu kepada Ibrahim, dia kata, keluarkan aku daripada rumah engkau. Cari tempat lain. Ibhath li mawdi'an akhar fa'atahawwal. Cari aku tempat lain, aku nak ubah tempat. Ibrahim tanya, kalau engkau keluar, SB dah tunggu kat luar, dia kata. Polis dah tunggu kat luar. Ibrahim kata, Imam Ahmad kata, cari tempat lain, nanti aku akan bagi tahu engkau. Sampai di tempat yang baru, Imam Ahmad cerita. Dia kata, aku teringat ketika mana Rasulullah menjadi buruan oleh pihak Quraisy, Rasulullah hanya bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari sahaja. Jadi aku dah duduk 3 hari di rumah engkau. Aku tidak mahu hanya mengikut sunnah Rasulullah ketika aku mudah senang sahaja. Ketika aku menjadi buruan polis pun, aku akan tetap ikut sunnah Rasulullah. Susah ataupun senang, ikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran, bukan ikut apa yang menguntungkan kita sahaja. Wallahualam. Kisah yang memberi inspirasi kepada kita daripada Imam Ahmad sebentar tadi, bagaimana memilih mengikut neraca daripada Tuhan, ya, berbanding dengan mengikut neraca sendiri. Itulah yang berlaku kepada Bani Israel sebentar tadi, memilih Mikail pasal profitnya banyak, kan, ya, hujannya lebat ataupun subur tanaman. Tapi Jibril ini membawa wahyu yang membawa azab katanya, dan ini adalah neraca yang tidak benar, dan ini pelajaran yang penting untuk sama-sama kita hidupi. Maksudnya jangan memilih-milih, doktor, memilih-milih, kerana bila memilih-milih itulah yang membawa kepada perkataan nabadha yang kita ingin baca daripada ayat yang ke-100 bersama dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahu. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan daripada mereka melanggarnya, sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman. Inilah perkataan nabadha muncul di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, dan ianya berulang kembali pada ayat 101 apabila datang Rasul daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bercakap tentang istilah nabadha ini, doktor, ya, kalau boleh cerahkan sikit apa maksudnya dan macam mana Bani Israel ini memang sebagai satu kisahlah, tetapi pelajaran untuk kita, orang yang sanggup tergamak melaksanakan nabadha dalam ayat ini. Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Yang ini sebenarnya satu perkataan yang pada saya agak keras sebenarnya, nabadha ini.
Kerana kalau kita tengok terjemahan dia pun dah keras. Nabadha ni macam tarah. Tarah ni maknanya macam lempar. Lempar. Tuan-puan bayangkan mungkin tuan-puan pernah mengalaminya juga. Mungkin tuan-puan pernah mengalami ni juga. Apabila cikgu kita minta buat assignment ke, ataupun kita bagi assignment kita pada cikgu kita lempar aja assignment yang kita buat tu. Apa perasaan kita kan? Maknanya apa yang telah kita ikuti ataupun lempar ini adalah satu perkara yang seakan-akan tak suka. Kan? Maknanya bukan lempar ini adalah perkara yang maknanya kalau cikgu kita tadi tengok sampai dia lempar, maknanya dia tak suka. Perkataan yang digambarkan dekat sini adalah setiap kali maknanya dan setelah datang kepada mereka macam-macam rasul dan macam-macam perjanjian, mereka lemparkan. Ini dalam erti kata yang lain menggambarkan beberapa sifat. Yang pertama, penolakan yang total sebenarnya. Orang yang lempar ni, kalau dia boleh terima sedikit, dia mungkin tak lempar. Dia mungkin akan ambil separuh, ni boleh terimalah separuh, katakan macam tu. Tapi lempar ni adalah penolakan yang total. Ini sebenarnya satu indikator ataupun satu mesej juga kepada kita betapa beratnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga kan banyak Nabi yang diutuskan kepada mereka dan melakukan perjanjian dengan mereka, mereka tak berpegang dengan apa yang diajarkan, lalu mereka bukan tinggalkan tetapi lempar. Maknanya penolakan yang total. Yang keduanya adalah tindakan penolakan yang keras. Nabat, bila kita baling adalah tolakan yang keras. Macam mana tak keras? Macam mana tak keras orang Yahudi ni? Pertama, mereka bunuh Nabi mereka sendiri. Allahu Akbar. Kita ni macam mana keras kita pun, orang datang tak suka, kita tinggalkan sahaja. Kerasnya Bani Israel bunuh Nabi mereka sendiri. Sifatkan dengan Allah sifat yang tak layak bagi Allah. Sifatkan dengan Allah macam-macam sifat yang tak layak bagi Allah. Allah ada anak ataupun Allah ada mempunyai sekutu dan sebagainya. Kemudian pula musuh dengan malaikat. Tak boleh nak terbayang kita, dia boleh musuh dengan malaikat, bunuh Nabi dan juga bermusuh dengan Allah ataupun menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang terbaik. Dua perkara ni adalah perkara yang kita kena hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang melemparkan ataupun menolak secara total dan juga tidak berkeras dengan penolakan terhadap Al-Quran itu juga sendiri. Dan kadang-kadang mungkin juga muhasabah buat diri kita, mungkin kita tidak lempar Al-Quran tu tadi, tetapi kita membiarkan Al-Quran itu berabuk secara total. Secara total, daripada kecil sampai ke besar, anak dia tengok Quran tu tak pernah bergerak. Katakan macam tu, dalam almari yang cukup mahal, dengan kaca-kaca perhiasan, rupanya tidak digunakan. Kadang-kadang saya kira itu sebagai satu peringatan yang mungkin kita boleh ambil tadaburnya daripada ayat ini. Mungkin kita tak tolak secara total, mungkin kita tak tolak secara keras, tetapi sebenarnya kita mungkin juga meninggalkan Al-Quran. Jangan jadi seperti orang Yahudi itu tadi, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan ayat 101 sebentar tadi tentang istilah nabada, melempar, doktor ya. Dan melempar tadi tu doktor cakap boleh saja melempar secara keras, ada melempar secara lembutnya. Secara lembut tu dia balut Quran tu lembut-lembut ya, debunya lembut-lembut. Rupa-rupanya ianya kalau katakan untuk diambil pelajaran, untuk diambil tindakan, ianya tidak diberi perhatian. Yang kita doakan dengan kehadiran tuan-tuan mengikuti ulang kaji ini, mengikuti siri My Quran Time ataupun mana-mana program Quran, inilah tanda bahawa ya Allah, kami tidak mahu menjadi individu, keluarga yang melempar Al-Quran ini ke belakang dan tidak mengindahkannya. Jadi kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini untuk kita mengulang kaji bagi halaman yang ke-16 My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-15 dan 16. Kita berada pada episod yang ke-53 untuk kita meneruskan pelajaran kita mengikuti kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tuan-tuan dijemput untuk mengikuti siri-siri yang lalu pada episod 1 hingga 52 di YouTube ataupun di Facebook untuk kita memahami seawal daripada surah Al-Fatihah. Dan pada hari ini, pada setiap hari Sabtu, kita mengulang kaji kepada apa yang telah dipelajari, di mana pada ayat yang ke-102 Allah menyatakan dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Ini adalah komentar ataupun ayat yang berkaitan dengan Bani Israel yang mengikut kepada syaitan. Apa maksud di sebalik mengikut syaitan, dan ayat ni panjang Ustaz, berkaitan dengan sihir pula tu kan. Jadi boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Sebenarnya ayat perbincangan mengenai tentang ayat sihir ni agak panjang, dan dia disebutkan oleh Allah Ta'ala seakan-akan menggambarkan sejarah ataupun susu galur sihir itu juga sendiri. Ada beberapa perbezaan juga. Yang pertama, sebenarnya ini yang kita perlu faham, dia melibatkan doktrin orang Yahudi itu tadi. Maknanya kepercayaan orang Yahudi sebenarnya dia mempunyai, ini menurut Syekh Nabil Al-Audi kalau tak silap saya, dia menggambarkan bagaimana sebenarnya pada zaman Nabi Sulaiman ada bisikan ataupun ada ura-ura yang menyatakan Nabi Sulaiman ni sebenarnya dia pakai sihir. Kerana dia boleh menggerakkan angin. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Macam mana manusia boleh menggerakkan angin, bercakap dengan burung, bercakap dengan semut, mempunyai satu perkara yang tidak ada. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala kata dia mempunyai kerajaan yang tidak dimiliki oleh kerajaan yang lain, memberikan arahan kepada jin, memberikan arahan kepada syaitan sehingga mereka takut. Jadi ini bukan satu manusia yang bukan manusia biasa. Jadi ada bisikan-bisikan daripada syaitan menyatakan sebenarnya Nabi Sulaiman ini dia mengajarkan sihir kepada ataupun dia mengamalkan sihir. Hingga kan dalam riwayat Ibn Abbas kalau tak silap, ada seorang lelaki yang meletakkan ataupun menulis apa yang diajar oleh Nabi Sulaiman termasuk tentang ketauhidan dan sebagainya, dan diletakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman. Ketika mana dia mati, setelah daripada tongkat dia tu yang dimakan anak-anak ataupun dimakan ulat, Nabi Sulaiman pun terjatuh. Jin dan syaitan tahu Nabi Sulaiman dah mati, mereka menyelongkar istana Nabi Sulaiman. Akhirnya dia jumpa ilmu tersebut. Dia katakan dia jumpa ilmu tersebut dan dia buang yang lain. Dia buang tentang ketauhidan, tentang Allah Ta'ala semua. Dia tinggalkan yang sihir aja, sehingga mereka menggambarkan seakan-akan Nabi Sulaiman ini mengamalkan sihir. Sebab tu dia ada magic, perkara-perkara yang luar biasa. Lalu ini Allah Ta'ala kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka ikut apa yang dibaca, diajarkan oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Dia termakan fitnah syaitan ni tadi sehingga dia percaya yang Nabi Sulaiman ni mengamalkan sihir dan sebagainya. Apa Allah Ta'ala kata? Wa ma kafara Sulaimanu. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur, kerana orang yang mengamalkan sihir ni dia akan membawa kepada kekufuran. Hari ini kita akan tengok orang-orang yang mengamalkan sihir ni kadang-kadang pijak Al-Quran, kadang-kadang sapu najis atas Al-Quran, kadang-kadang makan benda-benda yang kotor, kadang-kadang berpaut kepada benda-benda yang keji. Ini semua elemen-elemen yang kotor yang menjauhkan manusia daripada hak. Allah Ta'ala kata Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sebenarnya syaitanlah yang mengajarkan manusia sihir. Itu kalau kita nak ambil kepada siapa ataupun kenapa punca ayat ni sebenarnya kembali kepada orang Yahudi yang mereka beranggapan sedemikian. Cuma kemudian ada perbahasan mengenai tentang Harut dan Marut dalam baris yang ketiga itu, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk menjelaskan, ya, maksudnya mungkin bagi kita faham Nabi Sulaiman ini sebagai nabi yang kita percayai, orang beriman, tetapi rupanya pada
diskusi agama lain, ada yang berpendapat Nabi Sulaiman itu belum lagi cerita-cerita apa fairy tales kan, yang King of Solomon kan, Ya, betul, yang betul. ada kahwin 1000 lah, yang ada macam-macam cerita. Dan itu sebabnya mengapa kita perlu membaca Al-Quran untuk kita mendapat sumber yang sahih. Kalau tidak, kita memang 1001 cerita boleh kita buat berkaitan dengan Nabi Sulaiman, dan akhirnya ia memberi kesan kepada akidah lah maksudnya. Maksudnya boleh je orang cakap bahawa ini ilmu daripada King of Solomon kan. Lepas tu dia beramal dan dia rasakan bahawa ianya datang daripada Al-Quran ataupun daripada Islam. Rupa-rupanya ianya tidak pun ada. Jadi bercakap tentang ilmu yang dikaitkan dengan pada kerajaan Nabi Sulaiman tentang sihir, ada malaikat yang dinamakan sini Malakain Bibabil Harut wa Marut. Siapa dua ni? Baik. Ini juga perbahasannya agak perbahasan yang panjang, yang cumanya sebahagian ulama sebenarnya menyatakan tidak ada satu panduan ataupun riwayat yang mungkin sahih yang boleh disandarkan kepada Rasulullah mengenai tentang penceritaan ataupun asal usul Harut dan Marut. Tetapi riwayatnya banyak. Ada yang kata Harut dan Marut ni adalah antara golongan jin dan syaitan itu juga tadi, yang telah diutuskan untuk mengajar sihir kepada manusia. Ada yang mengatakan ianya adalah malaikat, tetapi malaikat yang melakukan kesilapan. Nah, kedua-dua ni adalah pandangan yang agak aneh sebenarnya, kerana malaikat tidak melakukan kesilapan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang ketiga yang menyatakan mereka adalah malaikat. Kenapa berlakunya sedikit perbezaan ini? Dia sebenarnya kembali kepada perkataan wama tu nanti. Kalau tuan-puan boleh tengok baris yang ketiga ataupun baris yang kedua, walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitan yang kufur, yu'allimuna an-nasa as-sihra, merekalah yang mengajarkan sihir, wama unzila 'alal malaikain. Okey, perkataan wama ini ada yang menganggapnya sebagai apa kita panggil wasal, ataupun kalau hamzah ada hamzah wasal, yakni ma wasal, dia menyambungkan sahaja. Maknanya dia kembali kepada syaitan yang mengajarkan sihir, yang ke atas malaikat lah dia ada dan apa yang seterusnya dikembalikan mengajar sihir itu kepada syaitan. Tetapi yang meletakkan wama itu kepada nafi, maknanya dia seakan-akan menafikan apa yang diturunkan itu adalah malaikat. Itu mereka menolak yang turun itu adalah malaikat, tetapi golongan jin ataupun syaitan tu juga tadi. Maknanya dia menyebabkan perubahan makna tu daripada satu fungsi daripada perkataan dalam Al-Quran. Menarik juga kerana perbahasan ni panjang. Qurtubi kata begini, Ibnu Kathir kata begini, ulama-ulama pun berbeza. Kisah Harut yang Marut yang popular sebenarnya adalah kisah yang dikatakan malaikat yang ketika mana malaikat tak nak sujud kepada Adam, Nabi Adam telah tak nak sujud sudah kepada Nabi Adam. Lalu dikatakan malaikat ni diuji dengan dipilih 2 orang daripada mereka untuk turun ke muka bumi untuk diuji sedemikian macam tu. Akhirnya mereka ini diuji dengan satu ujian yang sehingga mereka melakukan kesalahan. Ada yang kata Harut Marut ni sampai minum arak, ada yang kata sampai dia bunuh orang dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala hapuskan mereka sampai hari kiamat pun ada riwayat sedemikian. Tetapi ulama menolak riwayat itu kerana dia bercanggah dengan konsep Al-Quran itu tadi. Apa yang benarnya adalah mereka adalah 2 malaikat, Harut dan Marut ini, yang diutuskan untuk mengajar juga sihir kepada manusia. Tetapi bukan untuk menyelewengkan manusia dengan sihir itu. Tengok ayat yang bawah, dia kata, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan mereka mengajarkannya, tidak mengajarkan kepada setiap orang pun, melainkan dia kata, ini adalah ujian. Jangan kamu kufur kepada Allah Ta'ala. Maknanya nak diajarkan kepada manusia sihir supaya manusia faham. Jangan gunakan sihir ini. Maknanya kita belajar untuk menjauhkan kita daripada kekufuran. Jadi daripada itulah diajarkan satu sihir yang paling power, yang boleh dianggap yang paling power adalah kerana memisahkan antara suami dan isteri. Kenapa para mufassir kata kenapa digambarkan pemisahan ini antara sihir yang power? Kerana sebenarnya cinta ni, cerita pasal cinta ni satu yang power. Kalau dah daripada jauh pun, power lah cinta ni. Maknanya orang boleh angau, orang boleh buat satu perkara yang luar biasa. Tetapi power lagi sihir ni, dia boleh memecahkan cinta tu, menyebabkan orang menjadi benci. Ini yang nak digambarkan daripada kisah ataupun perumpamaan yang digambarkan ini. Maknanya diajarkan sihir yang sangat kuat sehingga orang yang saling bercinta tu boleh saling membenci. Kan susah perkataan ataupun agak aneh. Mana kita suka seorang, tiba-tiba kita benci dia, adalah satu perkara yang sangat kuat. Dia bukan sihir yang menghapuskan, menjadikan orang cacat tu power, tetapi yang paling power adalah menyebabkan hatinya berubah. Itulah sihir yang sangat kuat. Jadi inilah tujuan dihantarkan malaikat itu tadi, Harut dan Marut, mengajar manusia tentang
beza antara sihir dan mukjizat, dia boleh tahu bahawa ini adalah sihir, ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Bukanlah Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir, tetapi inilah sihir seperti mana yang telah diajarkan oleh malaikat ini untuk mendidik manusia daripada kufur kepada Allah. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan tentang ayat yang panjang Ustaz ya. Tapi berkaitan dengan satu, kita faham bahawa Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir, tidak kufur, dan lebih daripada itu sihir ini adalah suatu perkara syirik yang perlu kita jauhi. Kita doa pada Allah SWT, Allah memimpin kita, kuat semangat kita dalam beramal dengan hidayah daripada Allah SWT dan tidak mencampur adukkan dengan sesuatu yang dibawakan oleh syaitan. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Terus kita menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diampunkan kekurangan dosa kita selama ini, dan terus tuan-tuan dijemput bersama dengan tabung gerakan Al-Quran, bersama kita menyumbang, berkongsi idea, dan terus kita bekerjasama bagaimana kefahaman Al-Quran ini dapat kita sebar-sebarkan. Bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi bersama pada hari ini, dan harap sudi lagi Doktor ya, bersama dengan Ustaz Tirmizi. Bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين